Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wa sahhal lana abwaba fadlika ya arhamar rahim. Terima kasih yang berusaha saudara pengacara majlis, yang saya hormati para pegawai ahli jawatan kuasa Surau Jumaat Putra Al-Amin Fasa 4C Persinggapan Putrajaya, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah dapat bertemu kita pada kesempatan malam ini. Kali terakhir saya sampai di sini menyampaikan syarahan kira-kira 226 hari yang lalu, ataupun tepatnya 18 Disember 2014, hari Khamis. Kita bercerita bab doa, dan saya percaya tak ada seorang pun ingat apa yang kita bincangkan pada tarikh itu. Sebab 18 Disember 2014 bersamaan 7 bulan 14 hari, begitu lama sekali. Malam ini tajuk kita adalah berkenaan macam-macam raya. Raya yang kita sedang sambut sekarang ini, ada yang memanggilnya raya, ada yang menyebut Idul Fitri, ada yang sebut Idul Mubarak. Orang tempat lain dia sebut Lebaran. Kalau orang Bangladesh dia panggil Shemai Eid. Kalau orang Turki dia panggil Ramazan Berami, dan macam-macam lagi. Semuanya menjurus kepada satu, iaitu perayaan selepas daripada Ramadan. Timbul pertanyaan, mengapakah kita sambut raya pada bulan Syawal? Apa sebabnya tidak disambut pada bulan yang selain daripada Syawal? Kerana ianya bersesuaian dengan maksud Syawal itu sendiri. Syawal dalam bahasa Arab dia berasal dari perkataan syala. Syala bermakna al-irtifa', iaitu naik ataupun melonjak. Itu erti syala yang menjadi maksud Syawal. Maknanya kita bila masuk bulan Syawal, kita sudah naik taraf. Kenapa kita naik taraf? Sebab bulan Ramadan kita telah melalui satu proses tarbiyah yang begitu intensif sekali selama sebulan, menyebabkan kita naik dan melonjak dari satu martabat kepada martabat yang lain. Dia melonjak ni bukan naik grade 1, 2 macam kita naik grade 41 pergi 44, itu normal, pergerakan biasa. Melonjak ni grade 41 pergi grade jusasi, itu melonjak, lonjakan betul. Sebab itu dia sambut raya pada bulan ini. Tapi kita bukanlah lonjak ni lonjak pangkat, grade dan seumpamanya, tetapi lonjak kita punya iman dan juga martabat kita di sisi Allah. Itu sebab bila kita masuk satu Syawal, kita sambut Idul Fitri. Fitri ini fitrah, balik asal. Balik asal yang macam mana? Balik masa mula-mula penciptaan. Sering saya bawa analogi begini. Fitrah ini dia macam, semua di sini ada handphone, semua ada telefon bimbit. Dalam telefon bimbit kita ada butang setting. Dalam setting itu beza telefon bezalah namanya, tapi setting semua telefon ada. Nokia 3310 pun ada setting. Setting ini salah satu daripada wajib yang akan ada adalah klik untuk default factory setting. Default factory setting ini bila kita klik, dia akan iris habis semua kita punya data, dan telefon kita balik jadi spek kilang balik. Dia jadi kosong semula. Dia balik Idul Fitri, jadi fitrah. Kenapa dalam telefon kena ada default factory setting? Sebab kita masa mula-mula beli telefon, biasanya orang sini beli kat loyak lah kan. Dia suka nak beli kat loyak tu, tak apalah, lantaklah duit awak. Dia beli di loyak misalnya. Telefon dalam plastik bungkus, comel lagi. Dalam tu kosong, ringtone tak ada, apa pun tak ada, WhatsApp pun tak ada. Semuanya tak ada. Semua yang asas saja. Dia fitrah saja. Dapat ke kita, kita ubah. Lagu tukar,
Kalau orang tu nak pencet, lagu ringtone-nya semua pop ye. Jeffrey Den, lagu-lagu Ahmad Jaiz, tu kononnya lah. Orang muda, lagu-lagu orang muda lah. Masuk lagu banyak. Kemudian kita pula ada guna aplikasi laman sosial ini, WeChat, WhatsApp dan macam-macam. Kawan-kawan ngantor gambar yang masuk terus save dalam telefon, automatik. Lama kelamaan telefon kita jadi berat. Bila dah jadi berat sampai satu peringkat, telefon kita jadi bengong. Tekan nombor 3 keluar nombor 8. Bengong lah namanya. Tekan huruf A keluar huruf G. Bengong. Apa kita nak buat untuk mengubati kebengongan telefon kita itu? Sebab tadi beli di loyak, dibaiki di loyak juga lah. Gilah semula ke loyak jam-jam tu, dibaiki. Apa orang tu akan kata? Wah, you punya telefon mesti mau taruh sini. You mana duduk? Oh, saya duduk tu Putrajaya sana. Putrajaya, ini mesti mau hantar 2 hari lah. 2 hari baru boleh siap. Dia beritahu 2 hari. Sebenarnya sekejap saja dia boleh buat. Dia pergi saja kepada default factory setting, dia setkan saja balik, benda tu jadi kosong balik. Kalau kita nak jual telefon pun itulah yang kita akan lakukan. Tuan-tuan pakai BlackBerry misalnya, nak jual balik, dia ada setting factory juga. Kita klik di situ, erase all data. Yes, no, yes. Dia buang semua. Jadi kosong balik. Begitulah perumpamaannya kita memasuki bulan Syawal yang dimuliakan ini. Kita masuk, dia jadi factory setting balik. Setting masa bila? Setting masa mula-mula kita diciptakan oleh Allah di alam roh dulu. Begitu suci murni sekali, tak ada dosa. Bila campak ke atas dunia, banyak sangat gila dunia macam-macam, akhirnya roh jadi rosak. Tetapi bila Ramadan kita bersihkan balik, masuk Syawal, balik semula kepada yang asal. Ini pahaman mudah kenapakah kita sambut perayaan pada bulan Syawal. Kita punya grade meningkat dan kita meraihkan baliknya semula kita kepada fitrah. Sebab itu manusia hari ini yang jadi rosak sebab dia langgar fitrah dia. Fitrah bila dilanggar, habis. Saya ambil contoh. Di depan saya ada gelas. Ini analogi lain ya. Secara fitrahnya, apakah tujuan gelas diciptakan? Secara fitrah, gelas diciptakan tujuannya sebagai alat minum. Itu tujuan utama dia, misi objektif dia. Tapi kalau orang tanya, boleh tak gelas itu digunakan sebagai alat mandi? Boleh atau tidak? Gelas sebesar ini kita guna untuk mandi. Jawapannya tentu boleh. Tetapi pertama, gelas ini akan cepat rosak dan kita juga tidak selesa. Kita sebagai manusia, kita punya fitrah kenapa diciptakan. Tapi disebabkan kita gunakan diri kita ini buat benda yang tak sepatutnya dibuat, lama-lama kita akan jadi rosak. Syukur adanya Ramadan, dia clearkan balik, diri kita menjadi orang yang lebih mulia daripada sebelumnya. Sebab itulah orang tua-tua dulu bila masuk bulan Syawal, mereka akan hidangkan ketupat. Yang ketupat ini dah banyak tempat dah saya berceramah, dalam TV Hijrah pun ada, tak perlulah saya ulang-ulang lagi apakah sejarah ketupat. Ianya mengandungi falsafah bagaimana dosa kita bersilang-silang seperti bersilangnya daun-daun kelapa yang dijalin-jalin itu, direbus, dipakai santan, kemudian direbus. Nanti bila nak dimakan, dipotong, tengahnya putih. Sebagai simbolik, itulah suci murninya hati kita bila dah selesai tarbiyah di dalam bulan Ramadan. Secara umum, ada orang bertanya, bulan raya ni boleh tak kita bergembira? Jawapannya memang boleh. Bahkan Idul Fitri ni kata ulama, Yaumul Farah wal Ibtishar wa Zina. Hari kita mesti gembira, mesti bercantik-cantik, bersuka-suka. Bulan raya ataupun khususnya pada hari raya, itu setengah ulama letakkan sunat bergembira. Ni kena faham, sunat bergembira. Orang Islam, orang Melayu dia faham apa makna sunat bergembira. Tapi orang bukan Islam dia keliru sikit. Sunat bergembira dia tak berapa faham.
Saya dulu pernah forum rakaman dengan Aflin Syauqi dengan Satya ni non-Muslim, dia Hindu. Rakaman untuk siaran raya. Saya pun pening, buat apa pula forum raya jemput Satya, kita bantai sajalah. So tanya banyak lah. Jadinya Aflin Syauqi duk tanya ke saya, Ustaz, boleh tak kita bergembira menyambut Idul Fitri? Saya kata ya, memang dalam sebagian ulama menyebut sunat kita gembira menyambut raya ini. Bila saya cakap begitu, Satya potong cakap, oh minta maaf. Saya heran, macam mana ini orang Islam boleh gembira itu sunat? Sakitlah, macam mana boleh gembira? Dia tak faham. Dia ingatkan sunat bergembira tu maknanya bergembira ketika bersunat. Mana ada orang bergembira masa bersunat? Betul lah, dia kata sakit, tak nafi. Tapi dia bukan Islam. Kita faham lah, dia tak faham. Kita tuan-tuan faham bila kita sebut sunat bergembira. Kata Yusuf Al-Qaradawi, ada 6 keadaan kita sunat bergembira. Pertama, raya Idul Fitri. Sunat maknanya buat dapat pahala, tak buat rugi. Yang kedua, ketika menghadiri majlis perkahwinan. Yang ketiga, bila bertemu dengan orang yang lama kita tak berjumpa. Yang keempat, ketika menghadiri walimah ataupun kenduri. Yang kelima, ketika menghadiri majlis akikah. Yang keenam, ketika menyambut kelahiran bayi. Ini 6 keadaan sunat hukumnya kita bergembira. Cuma walaupun kita dibenarkan bergembira, tapi adakah kegembiraan itu seperti kegembiraan sebahagian masyarakat yang kita lihat sekarang? Menyanyi siang malam pagi petang, joget sana joget sini, ketawa bagai nak rock. Kalau dalam radio sampai 12 harakat dia punya ketawa. Kemain panjang gembira non-stop, no gaji dia gamaknya 12 harakat ketawa. Kita kira 12 harakat. Kata mahal gaji mamat dia gamaknya, ketawa macam tak ada masalah. Adakah itu kegembiraan dalam Syawal? Ini ulama ada syair mengkarang, walaisal id liman labisal jadid, bal huwa liman ta'atuhu tazi, wala liman tajammala bil libasi wal markub, bal liman ghufirat lahu dzunub. Maksudnya bukanlah raya itu sekadar pakaian baru, tetapi yang lebih utama ta'atuhu tazi, dia punya amalan bertambah. Ini orang layak bergembira. Wala liman tajammala bil libasi wal markub, dan bukan juga untuk yang raya itu hanya untuk orang yang mencantik-cantikkan pakaian dan kenderaan. Baliman ghufirat lahu dzunub, tapi yang lebih utama orang itu adalah dia mendapat keampunan daripada Allah. Justru kata ulama-ulama, 2 golongan yang benar-benar beraya Idul Fitri, 2 sahaja. Pertama, orang yang ketaatannya lebih bertambah pada tahun ini berbanding Ramadan tahun lepas. Yang kedua, dia merasakan bahawa dia sudah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya hadirin hadirat sekalian, macam mana kita nak tahu Allah dah ampunkan dosa kita? Ini masalah. Bukan senang nak tahu Allah sudah ampunkan dosa kita. Apakah petanda kriteria menunjukkan kita ini sudah dapat keampunan daripada Allah? Yang ini ada dibahaskan oleh sebahagian ulama. Ada yang mengatakan kalau kita ni nak tahu kita dah diampunkan oleh Allah, buka surah Ali Imran ayat 133 sampai 135. Yang ini, ayat ini dalil kalau nak tahu kita ni masuk tak dalam golongan yang Allah ampunkan kesalahan kita. Ali Imran 133 hingga 135. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi nombor 1, orang yang dapat keampunan kata ulama mesti orang yang berjaya mencapai taraf takwa. Takwa ni apa? Banyak dah tempat kita mendengar ceramah tentang takwa ini. Tapi secara umum takwa ini
Lawan sifat takwa ada 3 kata ulama. Pertama, utul, jawaz, mustakbir. 3. Siapa yang ada 3 perangai ini, dia belum takwa. Pertama, utul. Utul ni apa arti? Suka bertengkar. Kelahi ni hobi dia. Orang kalau kelahi tu hobi dia, tak ada ciri takwa lah. Dalam grup WhatsApp, dialah kepala alam hak kuat kelahinya. Dia probok itu, probok sana, hujah sana, hujah sini. Atas nama akademik, dia kerja nak kelahi saja dengan orang. Sikap sebegini bukan menegakkan kebenaran, tetapi menegakkan benang basah demi mencipta permusuhan. Utul adalah bukan sifat orang takwa. Yang kedua, jawaz. Jawaz ni apa artinya? Belagak. Action, baby lotion. Sangat action. Yang ketiga, mustakbir. Apa arti mustakbir? Sangat sombong. Sombong tu takbur. Mustakbir sangat sombong. Yang berjaya bapak dia, anak dia lebih mahal tali pada beruk. Beruk pun tak seteruk itu, tali lebih-lebih. Ini belagak sombong orang panggil. Kalau kita cari dalam diri kita ada 3 perangai ni, utul, jawaz, mustakbir. Tak payahlah raya beria sangat. Orang yang raya beria ni dia mesti takwa. Takwa ni apa sifat pertama? Dia ada 4. Tawaduk, qanaah, wara', yakin. Tak tawaduk, rendah diri. Qaf, qanaah, merasa cukup apa yang ada. Tak qaf, waw, wara', sentiasa berhati-hati apa dia makan, apa yang dia pandang. Kan bulan puasa mengajar kita hati-hati. Bulan puasa tuan-tuan, korek hidung pun hati-hati. Bayang, itu yang paling sikit, korek hidung. Punyalah beralusnya. Nak gosok gigi, mikir. Gosok gigi, bukan rasuah, gosok gigi. Boleh dah gosok gigi. Tak berani. Terus, tanyalah at SPAA, hantar mesej. Ustaz-ustaz pun hamun dah menengok soalan. Korek hidung, gosok gigi, itulah soalannya. Dah berapa puluh tahun puasa, tapi punyalah beralus, berambi dan berhati-hati. Ini kan jadi panjang pula huraian takwa ni nanti. Ya tu yakin. Sebab itu Allah Ta'ala sebut hak pertama sekali ciri orang dapat pengampunan, muttaqin. Dia mesti ada terjelma sifat takwa. Kemudian pada ayat 134 Allah Ta'ala sebut, alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra. Orang yang sentiasa yunfiquna fis sarai wad dharra, sentiasa berderma ketika senang dan juga susah. Sebab itu mari kita muhasabah. Puasa baru-baru ini Ramadan banyak tak melakukan derma. Kita dah berapa belas Syawal ini banyak tak bersedekah. Kalau banyak, alhamdulillah. Itu tanda orang ni dia ampunkan oleh Allah. Bukan sekadar berderma ketika senang, itu wajar. Berderma ketika susah, itu yang luar biasa. Macam sekarang ni tuan-tuan, kita penjawat awam, semua jalan ni tu hoyong hayang. Belaka ni bukannya betul sangat. Pantang dengar jamuan raya 1,000 satu keluarga. Sebab gaji kita awal bulan 8, bulan 7 hari tu 6 minggu baru jumpa gaji yang seterusnya. Tak huyuh hayang kepala ni. Berapa ramai dah datang jadi ahli surau, ahli masjid. Bukan sini tempat lain lah. Makan ada apa semua, duit tak ada. Tapi dalam keadaan duit tak ada, ini pun masih lagi sedekah. Oh, ini tanda orang betul-betul dia dapat pengampunan daripada Allah. Akan datang, jomlah kita bersedekah walaupun kita tengah susah. Biasa orang susah, dia nak cari derma dan minta orang bagi. Tapi orang-orang yang tahap iman tinggi, lagi dia susah, lagi dia derma. Perlu diingat, Nabi kita bukan orang kaya pun. Bahkan Nabi sangat miskin. Ikat batu di perut sampai 3-4 butir batu. Tapi sedekah baginda buat tiap hari. Lalu bagaimana dengan kita? Duit raya anak banyak lagi di rumah, RM1. Pergilah sedekah. Datang surah SPAA, piuk masukkan RM1. Bersedekah. Fisarra'i wad dharra'i, sentiasa bersedekah. Salah satu sedekah paling bagus yang paling cepat dapat cash adalah menjamu orang berbuka. Sekarang ni ramai orang puasa 6 macam-macam.
Kalau tuan-tuan ada dengar orang tu puasa 6, maghrib kan belanja dia makan. Sebab Nabi sebut dalam hadis, orang yang belanja orang berbuka, pahala orang yang puasa tu dia sedut habis dapat pada orang yang belanja itu. Tapi Nabi sebut tanpa mengurangkan pahala orang itulah. Kalau sedut semua, letih imam puasa Isnin Khamis tak ada pahala, tanggung di AJK je lah untung. Dah, Nabi sebut tanpa mengurangkan pemiliknya punya hak. Jadi kalau kita walaupun tak ada duit, setakat belanja, imam kita misalnya puasa Isnin Khamis, kita tanya, "Ma, awak puasa Isnin?" "Puasa insya-Allah." "Maghrib kan saya belanja lah, beli nasi ayam." "Boleh." Imam tak ada masalah, orang belanja, dia pun makan. Segala pahala kebaikan daripada pagi yang dia berpuasa, sembahyang Zuhur, Asar, semuanya dapat pada kita. Buatlah, ini boleh mendatangkan, memberikan tanda kita diampunkan oleh Allah. Kemudian Allah Ta'ala sebut wal kaziminal ghaiza. Apa artinya? Tanda orang yang mendapat keampunan Allah, wal kaziminal ghaiza, menahan kemarahan. Kazim ini maknanya menahan marah. Lepas tu orang nama Kazim jangan marah orang. Dia sebab nama tu maksud, ni contoh, bukan tak ada mengena siapa-siapa tak. Video dekat saya klien pula kan. Kazim maknanya menahan marah. Tuan-tuan, kalau orang tu kuat marah, kita bubuh namanya Kazim, suruh dia kurang sikit marah, ya. Allah Ta'ala sebut wal kaziminal ghaiza, dia menahan marah, bukan membuang marah, menahan. Allah Ta'ala tak adalah Tuhan tak benarkan kita marah. Boleh marah. Marah ini penting. Mana ada manusia, bahkan makhluk dalam dunia tak reti marah. Kucing Siam yang paling manja tu pun, yang dekat rumah kita, kolo, kele, tawaf keliling kaki kita, cuba tuan-tuan pijak ekor dia sekali. Boleh dia manja dengan kita? Tak, melompat dia marah. Itu sedang kucing Siam, kucing Parsi yang paling manja. Sementara lagi kita manusia biasa marah. Tuhan tak marah, kita marah. Tuhan ajar kita menahan kemarahan. Tahan marah itu memang susah. Tapi kalau nak tahu kita ni dah dapat keampunan, cuba cek, dapat tak kita menahan marah sehari dua ni? Kalau dapat, mabelah betul. Sabar saja saat diuji oleh Allah. Dia menahan geramnya itu. Saya teringat ada arwah Tan Sri P. Ramlee buat cerita, namanya Tiga Abdul. Terkenal cerita ini. Dalam cerita Tiga Abdul ada watak Sadik Segaraga, saudagar barang-barang korban. Dia ni kuat nipu. Dia tipunya anak Ismail Ulam Raja. Dia buat perjanjian dengan lawyer Kasim Pantelong 25%. Buat perjanjian, kalau marah kena jual. Kuatlah menipu Sadik Segaraga. Dia pun pergi pinangnya anak laki-laki apa semua ni, kahwinlah. Jadi bila kahwin, Abdul Wahab, Abdul Wahid, dia tiga beradik ya, Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub. Tu bila orang buat kajian siapakah Wahabi pertama di Malaysia, jawapan saya Piramli ya. Dia buat watak Abdul Wahab, Abdul Wahid, Abdul Wahub. Wahabi pertama di Malaysia. Abdul Wahab, Abdul Wahid kena tipu. Balik bekerja nak makan tak boleh, kena ambil bau. Marah dia, tapi dia sabar lagi. Sampai peringkat dah kena tidur di kandang kuda, dia pun meletup marah, akhirnya kena jual. Dapat dia adik dia Abdul Wahab. Abdul Wahab kahwin, dia buat juga perjanjian balik. Dia pula mengenakan kepada Sadik Segaraga. Dia jualnya barang-barang purba tu sedekah ke anak yatim. Sampai peringkat di rumah dia pun dia jual. Bila ayah dia nak marah, dia tanya, "Ayah anda marah?" "Tak," katanya. Seronok. Dia menahan marah itu. Ahmad Nispu tu seronok dia kata. Sampai peringkat rumah dia habis, dia gadai lelong habis. Kali tu dia tak boleh tahan lagi. Ini sebut tahan marah. Marah tak salah, Tuhan suruh tahan dulu. Sebab itu marah perlu. Dan ada masa marah ini sangat kita perlukan.
Contoh, tuan-tuan kalau nak guna kederat, kekuatan, kena marah dulu. Kita takkan ada kederat masa kita tengah solat warak dong wabak. Tak boleh, takkan jadi kuat. Nak kuat kena marah. Contoh, takdirlah balik ni kan ada jemaah kita keretanya rosak, bateri kom. Nak melepaskan kesel tu kita kena tolak ramai-ramai. Tuan-tuan nak tolak kereta tak boleh senyum-senyum, subhanallah, Allahu akbar, masya-Allah, tak boleh. Nak tolak kereta mesti mau marah. Ya, wow, baru bergerak kereta itu. Kemarahan menghasilkan tenaga. Sebab itu dalam setengah sukan, contohnya boxing atau tinju, saya diceritakan oleh rakan-rakan di MSN, kalau tinju itu antara cara nak bagi ahli peninju itu semangat berlawan, jurulatih akan maki hamun dia supaya dia jadi marah. Dia kan peninju ni dia akan mengadap sama dia, referee duduk tengah, dia bagi taklimat lah, jangan pukul gini. Dia balik ke sudut masing-masing. Ketika itulah dia punya jurulatih akan maki dia, sumpah seranah, kutuk mak ayah dia, macam-macam, supaya dia marah. Bila dia marah baru dia boleh tumbuk lawan dia tu. Dia nak tumbuk jurulatih tak boleh, tumbuklah dia punya lawan dia. Marah itu sangat mustahab untuk mendatangkan kekuatan kita. Jadi agama kita ajar kawal kemarahan, jangan hapuskan. Saya terpaksa mengulas sedikit tentang menahan marah ini sebab sekarang ni ramai orang tengah marah. Marah macam-macam benda nak marah. Marah boleh, kawal kemarahan itu tanda orang beriman. Marah boleh marah, nak marah dalam telefon ke, nak marah dalam ucapan, silakan. Tapi kita boleh tahu ini orang dia punya tahap takwa dia, iman dia macam mana. Sebab orang menahan marah ni Nabi sebut laisa syadidu bisur'ah, innama syadidul ladzi yumliku nafsahu anil ghadabi. Hadis riwayat Ahmad. Nabi sebut bukanlah gagah itu atau hebat itu bila kamu pandai marah orang, tetapi kamu akan jadi hebat yumliku nafsahu anil ghadab, bila kamu boleh kontrol diri kamu ketika marah. Ini orang paling hebat. Sebab itu orang tua-tua pun ajar marah boleh, tapi marah biar bertempat. Jangan marahkan nyamuk, kelambu dibakar. Itu jangan. Boleh nak marah. Ada satu kajian saya pernah baca, orang yang cepat marah ataupun orang yang melepaskan kemarahan, dia punya darah dia tak pergi ke PFC. PFC ni prefrontal cortex. Dia PFC ni the thinking brain. Otak kita ni ada satu cortex itu kerjanya berfikir. Bila kita marah, secara fisiologi darah tak pergi ke situ. Sebab itu orang yang marah itu cepat berbahaya. Banyak benda-benda yang luar biasa akan berlaku. Sebab itu perceraian akan berlaku semasa bila marah. Sebab otak kita jadi tak waras. Orang jadi kelahi, jadi bergaduh, hati terluka. Sebab itu kurangkanlah atau tahanlah marah. Kerana menahan marah itu tandanya kita ni orang yang sentiasa dapat keampunan daripada Allah. Banyakkan senyuman. Ada satu kajian daripada, ni kajian ilmiah di Wayne State University di Michigan, Amerika Syarikat. Dia buat kajian terhadap buku macam kita ni buku laporan sekolah tu kan, majalah sekolah. Dia buat kajian terhadap baseball register 1950, tahun 1950, baseball register, pemain baseball tahun 1950. Dia orang kaji buku tu ada 230 orang pemain yang merakamkan foto mereka, dirakamkan dalam register itu. Dia orang buat kajian. Kajian itu menarik. Pada akhir dapatannya, mereka mendapati mana-mana orang dalam majalah sekolah itu yang mukanya ketika ambil gambar tu muka masam, purata hidupnya 72.9 tahun sahaja. Adapun gambar orang hak senyum separuh, rata-rata hidup purata 75 tahun.
Tapi orang yang gambarnya senyum lebar, kurata hidup 79.9 tahun. Ini bererti orang yang selalu senyum, dia punya umur 7 tahun lebih panjang pada orang yang malas senyum. Sebab itu banyak malas senyum. Cuba tuan-tuan tengok video yang banyak share di atas ni, senarai penceramah pengajar-pengajar yang akan datang mengajar di surau SPAA. Berapa orang muka masak, berapa orang separuh senyum, berapa orang hak senyum lebar. Kalau hak muka masak orang pun takut juga. Ini Taliban ke apa, mengajar orang tak berani datang. Garam gini ya, takut orang. Tapi kalau senyum begitu manis peluk senyuman, orang pun akan dekat pada kita. Sebab itu banyak kalah senyuman, kurang kalah kemarahan. Marah-marah boleh menjadikan kita sakit jiwa. Ingatlah, marah merugikan, senyum menguntungkan. Ketika marah orang menjauh, ketika senyum orang mendekat. Ketika marah orang menjadi tegang, ketika kita senyum orang menjadi tenang. Bangsa kita adalah bangsa peramah, bukan bangsa pemarah. Marah boleh, ok dululah, kata orang Pantai Timur. Ok dulu, sabar dulu, tahan dulu kemar. Wal kaziminal ghaiz. Kemudian Allah Ta'ala sebut wal afina anin nas. Wal afina anin nas. Apa artinya? Ni tanda orang yang diampunkan Allah, dia suka maafkan orang. Yang itu saya tak ulahlah. Kita tahulah diri kita, adakah kita banyak memaafkan orang. Wallahu yuhibbul muhsinin. Itu ayat 134 surah Ali Imran. Kemudian walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Kata ulama, ayat ini merujuk kepada golongan manusia yang mana mereka ini sering saja bila berbuat keji atau membuat kezaliman ke atas diri mereka sendiri, terus diingat pada Allah. Ini tanda orang yang diampunkan oleh Allah. Dia buatlah apa pun perbuatan-perbuatan khususnya yang tak baik ini, dia segera kembali kepada Allah tanpa menangguh-nangguhkan minta taubat. Sebab itu kata Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Al-Fawaid, siapa nak tahu dia tu ahli syurga ataupun tidak, tengok dua sifat. Ada tak dua sifat ni dalam diri dia? Pertama awwab, yang kedua hafiz. Apa artinya? Orang yang sentiasa berhati-hati dan sentiasa waspada. Itu tanda kita ahli syurga. Nak makan berhati-hati. Ni ayam ni okey ke tak? Ni orang ke hak siapa ambil ni? Orang bagi air, kalau orang tak senonoh terus minum je. Tapi orang awam, orang hafiz, orang sentiasa waspada, dia tanya dulu, air ni memang boleh minum ke? Dia tanya dulu, boleh minum-minumnya? Boleh ni, kalau orang ambil, tak minum. Okay, alhamdulillah. Dia berhati-hati. Nak makan, nak minum, sementara lagi nak menengok benda-benda, mendengar benda-benda yang tak elok, dia tak akan selesa. Kemudian yang keenam, kata Allah dalam surah Ali Imran, orang tu dia kalau ada pekerjaan tak molek, dia tak akan teruskan lagi dah. Perangai-perangai yang tak elok, dia dah tak teruskan lagi. Sebab itu kata sebahagian ulama, apa tanda kita nak tahu sepanjang Ramadan yang lepas amalan kita telah diterima Allah? Ada 4 tanda. Tengoklah pada diri kita ada ataupun tidak. Pertama, an yumsik lisanuhu minal fudul wal ghibah wal kazab. Tanda nombor 1, orang yang amalan Ramadan diterima, lidahnya dah sekarang ini dah tak ada lagi bercakap benda tak elok, ghibah, tak pernah mengumpat, wal kazab, tak pernah menipu. Itu tanda terimalah Ramadan kita. Yang kedua, an la yara fi ahadin min qalbihi hasadan wala adawatan. Dalam hatinya itu dah tak ada langsung dengki atau rasa nak bermusuh dengan orang. Oh, ini tanda orang betul-betul Ramadan dia jadikan dia tu orang baik. Macam sekarang ni kita ada sikit-sikit dendam, kesumat, berdengki ada. Tengok kawan-kawan kita
Bila dulu sama kerja dengan kita, tiba-tiba bila bertukar menteri dan macam-macam, piuk naik pangkat pula dia mengekor ke menteri itu pula. Oh, jadi SUS, SUST, susah-susah kita nak nyebut jawatan pun tak letih. Oh, kita pun marah. Oh, ni kaki bodek naik pangkat cepat. Dulu sekolah bodoh pada aku lagi. Oh, masa itulah dia nak banding kau orang ni bodoh, orang ni cerdik. Itu kan ada ciri hati turut busuk betul. Kalau kita ni benar-benar orang yang melalui tarbiyah Ramadan, la yara fi ahad min qalbihi hasadan wala adawatan. Dia tengok sahabat dia satu sekolah berjaya naik pangkat jadi menteri ni, tarik duduk pejabat menteri. Kita rasa bangga pula. Bahkan kita ucap tahniah. Tahniah lah. Oh, tak duduk dah macam kawan Hayat, duduk pejabat menteri, untunglah. Kita tak tahu dia lagi bala kerja dengan menteri siang malam, bukannya balik rumah, balik kawasan, pergi luar negara. Kita kesedapnya kudam sampai dah rumah. Rezeki Allah Ta'ala dah tentukan. Dia tak ada dah rasa nak bermusuh dengan orang. Yang ketiga, ayyufarik ashabas su'. Tanda kita ini bagus, Ramadan dah diterima, dah tak nak lagi berkawan dengan orang-orang yang tak senonoh. Itu tanda. Yang keempat, ayyakuna musta'iddan lil maut, nadiman mustaghfiran lima salaf min zunubihi. Yang ni susah sikitlah. Iaitu tanda kita nak tahu Ramadan kita dah diterima ialah musta'iddan lil maut. Kita dah bersedia untuk mati bila-bila masa. Musta'iddan lil maut, nadiman mustaghfiran lima salaf min zunubihi. Dia dah ready dah nak mati. Macam kita sekarang, saya percaya kebanyakan kita belum bersedia nak mati. Macam-macam ubat kita makan, berbonggol leher telah ubat, pil penuh gerak, cair darah, takut mati. Percaya ke doktor tu macam ubat kita telan. Tahu gurau dia doktor, kita pun tak tahu. Tapi takutnya mati, ataupun tak naknya kita, atau tak bersedianya kita. Baru demam sikit susah hati mati. Kalau aku ni zaman-zaman denggi macam-macam ni, sebab kita ada satu perasaan tak bersedia lagi nak mati. Tapi orang yang dah diterima taubat, oh itu dia mati anytime. Katakanlah tuan-tuan tengah duduk, tiba-tiba malaikat maut hantar SMS ataupun WhatsApp. Malaikat pun reti teknologi je, dia hantar ke kita. Dia tulis situ, Assalamualaikum, pukul 9.05 saya datang ke rumah, cabut nyawa. Apa perasaan tuan-tuan? Tak sampai setengah jam tuan-tuan akan mati. Apa perasaan? Sudah pasti huru hara. Kerana kita tak bersedia lagi. Berbeza dengan orang yang dah diterima taubat, musta'iddan lil maut. Dia sentiasa bersedia saja untuk menghadapi kematian. Sebab itu ada satu hadis, yang mana hadis ini Nabi bertanya kepada para sahabat, atadruna manit taib, tahukah kamu siapakah orang yang dah benar-benar bertaubat? Sahabat menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam, engkau dan Allah saja yang tahu ya Rasulullah. Nabi sebut pertama, man taba walam yata'allam bil ilmi falaysa bitaibin. Siapa yang bertaubat tapi belum mahu datang dalam jiwanya nak belajar, dia belum dianggap bertaubat. Yang ni saya selalu pesan kepada artis-artis selebriti kita yang berhijrah ini. Mereka dulu tak bertudung, kemudian bertudung. Yang tak bersongkok, kemudian bersongkok. Tak berjanggut, kemudian berjanggut. Bila dia dah hijrah, ahlan wa sahlan, kita tak ada masalah. Tapi bila dah bertaubat, mesti pergi belajar. Bukan dia pula pergi ngajar. La ilaha illallah, ngajar pula kita. Dia pula ngajar. Tak salah berdakwah, tapi orang bertaubat dia kena belajar. Lagi dah lagi sampai dia tak ada lagi, baru dia boleh ngajar orang. Ini baru semalam bubuh janggut, hari ni ceramah dah. Tak salah, tapi tak kena. Bercerita pula aib kita masa zaman lara, zaman kita benda tu beruang tanah punya takrab. Tak payah cerita lah korang zaman Tuhan dah tutup aib kita. Kita cerita korang buat apa? Orang daripada tak tahu jadi tahu. Lagi ni dia, kita tak tahu dia sejahat itu.
Tengok dah baik, dia yang membuka aib. Tak, dia ciri orang taubat bukan cerita ke orang. Dia kena banyak belajar. Termasuklah kita yang bukan aktif berhijrah ni pun, kalau dah berubah mesti upgrade ilmu. Yang kedua Nabi sebut, wa man taba wa lam yazdad fi ibadati falaisa bitaibin. Siapa dah bertaubat tapi ibadat tak pernah bertambah, ini belum boleh dianggap bertaubat. Contoh, minggu depan ni dah ramai orang 16 hari bulan tak salah saya orang dah start pergi haji. Ramai orang pergi haji, tiap-tiap tahun pergi haji. Tapi kita tengok dia balik pada haji, sepatutnya haji ni dia dah cuci dosa habis dah. Balik Malaysia macam bayi baru lahir. Tapi hakikatnya balik daripada haji tak ada perubahan kita nampak. Kita pun jadi heran. Walhal masa dia di Mekah hari-hari pergi Masjidil Haram, balik ke Malaysia haram pergi masjid. Kita pun jadi heran, kenapa dia dah tak kuat. Pada di sana ketok-ketok kepala semayang, langgar habis orang, punya semangatnya nak semayang depan Kaabah. Tahu balik tak ada pula semangat. Itu artinya dia punya taubat dia ada sikit cap ayam sikit lah, tak berapa lagi, tak sampai lagi. Yang ketiga, wa man taba wa lam yatwi firashahu wa bisatahu falaisa bitaibin. Siapa yang dah bertaubat tapi masih lagi kuat tidur, suka berehat, bersantai-santai, ini belum tanda dia bertaubat. Yang keempat, wa man taba wa lam yatasaddaq falaisa bitaibin. Siapa yang dah bertaubat tapi mulutnya tak habis-habis berbohong, belum lagi dianggap bertaubat. Wa man taba wa lam yardul khusama falaisa bitaibin. Siapa yang dah bertaubat tapi dalam hati tak berhenti nak bermusuh dengan orang, pun belum dianggap bertaubat. Yang ke-6, wa man taba wa laysa yughayyir libasahu wa zinatuhu falaisa bitaibin. Siapa yang dah bertaubat, dia dakwa dia dah bertaubat, walaysa yughayyir libasuhu, pakaiannya tidak berubah lagi, masih tidak mengikut ciri-ciri yang syariat letakkan, hiasan-hiasannya masih digunakan perhiasan yang syariat tak benarkan, falaisa bitaibin, tak dianggap dia bertaubat. Yang laki-laki masih lagi pakai gelang emas, jam emas. Awak dah balik Mekah buat umrah, buat haji, masa di Mekah nangis-nangis pegang Hajar Aswad, balik pakai gelang emas, tak apa syok kita menengoknya. Ataupun bagi muslimat masa di sana begitu hebat taubatnya, balik suruh puasa, balik, falaisa bitaibin. Nah, yang ketujuh Nabi sebut, wa man taba wa lam yubaddil ashabahu falaisa bitaibin. Siapa yang dah bertaubat tapi kawan-kawannya masih lagi kawan ditampuk lama, juga belum dianggap bertaubat. Baik itu yang selebriti, ustaz-ustaz apa ni, artis-artis hijrah ini, dia orang mengakui antara perkara yang paling ketara sekali perubahan dalam kehidupan mereka ialah kawan-kawan mereka. Ada setengah artis yang taubat ni, saya tanya ni macam mana awak nak tahu awak dah berubah kawan-kawan. Dia kata yang paling ketara boleh tengok ialah dalam kontak nombor telefon. Dia kata itu yang paling ketara. Macam kita juga lah malam ini, tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ramai kawan dengan siapa, tengok dalam kontak nombor, siapa nombor yang paling dominan dalam telefon tuan-tuan, start dengan apa. Macam orang hijrah ini, dia orang paling banyak sekarang ni perubahan kontak nombor dia orang, nama tu semua start dengan huruf EU semua. Sebenarnya apa EU pula, semua ustaz belaka. Kawan ni dah ramai ustaz, ustaz. Mungkin tuan-tuan ni nama ustaz dengan U tu kurang sikit sekarang ni, sebab tak berapa nak kawan dengan ustaz, bagi contoh kan. Oh, dia nampak perubahan hidup dia. Dia dah mula tinggalkan kawan yang huru-hara. Dia dah start kawan dengan imam, dengan bilal. Dia dah jadi begitu. Alhamdulillah. Mulai yang ke-8 Nabi sebut, wa man taba walam yughayyir khuluquhu falaisa bitaibin. Siapa yang bertaubat tapi masih lagi akhlak dia tak berubah, maka belumlah dia itu dianggap bertaubat. Justru hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan mudah, raya, tajuk kita macam-macam raya raya itu milik semua manusia. Semua manusia boleh raya. Orang yang beriman, orang yang kurang imannya, orang yang bertakwa, orang yang kurang takwanya, hatta orang bukan Islam pun nak raya sekali dengan kita, ahlan wa sahlan.
nak pakai baju Melayu, songkok butang baju Melayu. Yang perempuan amoy-amoy nak pakai tudung, silakan. Nak pakai tudung apa? Tudung siakak jenohok, bawai, kerapu, apa, pilih. Boleh, tak ada masalah, pakai, tak ada masalah. Sebab raya itu milik global, siapa-siapa boleh menyambutnya. Tetapi Idul Fitri itu eksklusif untuk orang beriman saja. Sebab itu Idul Fitri itu milik orang beriman yang betul-betul sejati, yang memiliki dua ciri yang saya sebutkan di awal syair tadi, iaitu ketaatan bertambah, yang kedua orang yang diampunkan dosanya. Cuma balik, kalau nak tahu kita ni dah diampun dosa ataupun tidak, rujuk Ali Imran 133 sampai 136. Itulah perbincangan kita, dan mudah-mudahan kepada yang telah melalui bulan Ramadan dengan penuh keimanan, ketakwaan, kita ucapkan selamat menyambut Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bikhair. Ini ucapannya. Tetapi kepada yang masih lagi menyambut Ramadan yang lepas dengan sambil lewa, tidak ibadah, siangnya tidak beribadat, malamnya tidak dihiaskan dengan ibadah, kepada golongan ini tak sesuai kita ucapkan minal aidin wal faizin. Kepada golongan ini kita ucapkan selamat menyambut Happy Halloween sajalah kepada mereka. Itu menyambut raya hantu saja yang sesuai pada mereka. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan itu moga-moga perbincangan kita pada malam ini berkaitan tentang macam-macam raya memberi manfaat kepada kita bersama. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Kita tutup majlis kita dengan doa, mudah-mudahan diberkati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amalu bihi wan nashr bihi hatta ya'tina al yaqin. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fi ma razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim waj'alna wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawal ya hasanal fi'al ya qa'iman bila zawal ya mubdi'an bila misal falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatika wasahhal lana abwaab fadlika ya arhamar rahimin. Ya Allah, jauhkanlah kami dari kebingungan, muliakanlah kami dengan cahaya ilmu dan kefahaman, bukakanlah kepada kami pintu makrifat-Mu, mudahkanlah bagi kami bertemu pintu-pintu kurniaan-Mu, wahai Tuhan yang paling pengasih di antara yang mengasihani. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.